亲爱的姐妹们，平安！非常感谢上帝，我们已经走到9月份最后一个礼拜三。中国人说光阴似箭，好像箭飞得那么快一般。我们感谢神的保守，在这个苦难多灾多难的时代里面，我们还能够平平安安的度日子，我们实在是很感谢你。让我们来唱一首诗歌，我的心呐。Selamat sore ibu-ibu sekalian. Bersyukur kita bisa berjumpa di dalam online ini. Tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung bulan September. Ini adalah hari Rabu yang terakhir. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Mari kita angkat satu puji-pujian. Hai jiwaku, pujilah akan Tuhan. Saya akan memperkenalkan diri saya. Saya yakin di tengah-tengah kita banyak yang masih belum kenal saya. Saya adalah pendeta yang melayani di Gereja Gloria Metodis di Medan. Terima kasih Tuhan. Kasih saya kesempatan ini bisa datang ke GSRI sama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya juga terima kasih
的邀请， mau diundang 让我有机会来分享主道。 sehingga saya bisa memberikan sharing firman Tuhan. 好，在我们还没有开始听到之前， Sebelum dengar firman Tuhan, 让我们先来祷告，我们仰望主。 kita mohon pertolongan Tuhan. 天父，我们众人的心灵要满心向主感恩， Hati kami bersyukur kepadamu ya Bapa, 因为你是我们的主，我们的神。 karena Kau adalah Tuhan dan Allah kami. 无论在哪里， Dimanapun 我们都能够信靠你； kami boleh bersandar 无论 kepada 在 Tuhan. 哪里， Dimanapun 我们都能敬拜你。 kami bisa beribadah kepada Tuhan. 天父，我们每一个人的生命 Bapa Surgawi, hidup kami ini 要尊主为大， mau membesarkan nama 要 Tuhan 尊主为圣。 dan menguduskan nama Tuhan. 特别在今天姐妹团契的聚会， Khususnya di dalam persekutuan kaum ibu ini, 我们需要聆听你的话。 kami akan mendengar firman Tuhan. 我们恭敬的叫我们每个自己向你交托。 Kami menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. 天父，我们不敢靠自己， Kami tidak berani bersandar kekuatan kami. 我们需要圣灵掌管我们， Kami perlu dikuasai oleh Roh 使 Kudus. 用我们， Pakai kami, 借助我们传讲主道，借助我们聆听主的话， pakai kami untuk mendengarkan firman Tuhan, 给我们的灵命 agar kerohanian 能 kami 够在我们生活行为上 di dalam kehidupan sehari-hari 更加的复兴起来。 dapat sungguh-sungguh membangkitkan. 我们这样的祷告仰望， Demikian kami berdoa berharap 是靠耶稣基督的名。 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. 各位在座的姐妹们， Ibu-ibu sekalian, 今天我要与各位分享的讲题， tema saya hari ini, 基督徒，我们信主的人可否吃祭拜偶像过的食物吗？ orang Kristen boleh nggak makan makanan yang udah disembayangin? 我再讲一次， Sekali lagi, 我们已经信主的人， kita yang sudah percaya Tuhan, 可以不可以吃祭拜偶像过的食物吗？ boleh nggak makan makanan yang bekas sudah disembayangin? 可以也是不可以？可以也是不可以？ Yang udah disuguhin gitu loh. 在我们还没有讲之前，我们来再看一段的圣经。 Mari kita baca dulu sebagian firman Tuhan. 我们来看哥林多前书 1 Korintus 第8章， pasal yang ke-8, 我们读第10节，从第10节读到第8节。 呀， ayat 4 sampai ayat yang ke-8. 哥林多前书第8章，我们从第4节念到第8节。 1 Korintus pasal 8 ayat 4 sampai ayat ke-8. 这一段的经文讲到祭拜偶像的事物。 Ini bicara tentang makanan yang sudah disembayangin untuk berhala. 我们先用中文来读 Terlebih dahulu baca di dalam bahasa Mandarin 第4节。 ayat 4. 论到刺祭偶像之物，我们知道偶像在世上算不得什么，也知道，也知道神只有一位，再没有别的神。虽有称为神的，或在天，或在地，就如那许多的神，许多的主。然而，我们只有一位神，就是父，万物都本于他，我们也归于他，并有一位主，就是耶稣基督。万物都是借着他有的，我们也是借着他有的。但人不能有自等的知识。有人到如今因拜过了偶像，就以为所吃的是祭偶像之物，他们的良心既然软弱，也就污秽了。其次，事物不能叫神看重我们，因为我们不吃也无损，吃也无益。我们请林牧师读一遍。 Ya, di dalam bahasa Indonesia 1 Korintus pasal 8 ayat 4 sampai ayat 8 demikian bunyinya. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada maupun di bumi
Dan yang memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan, itu huruf kecil ya, Allah dan Tuhannya ya, yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia kita telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, maka daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena persembahan berhala, dan oleh karenanya hati nurani mereka lemah. Hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untuk apa-apa kalau kita makan. 今天我们读这个哥林多前书第8章的经文， Tadi tasnya kita baca, 重点是告诉我们， penekanannya adalah 我们信主的人， kita orang yang 我们 percaya 是 Tuhan, 上帝的儿女， anak-anak Tuhan, 我们是否还可以吃祭偶像的食物吗？ apakah masih boleh makan makanan yang sudah bekas disuguhi kepada berhala? 刚才我问各位姐妹， Tadi saya tanya ibu-ibu, 我们信主的人可以吃祭拜偶像的事物吗？ boleh nggak makan makanan yang sudah disembayangin untuk berhala? 我看到大家不能够回答。 Nggak bisa jawab ya, apa takut jawab? 其实这个问题不容易回答。 Memang satu pertanyaan yang nggak mudah dijawab. 为什么不容易回答呢？ Kenapa? 因为我常常听到一些信徒这样的回答我： Karena ada orang begini ngomong, 基督徒可以吃祭偶像的事物， orang Kristen boleh-boleh saja makan yang bekas disembayangin suguhin kepada berhala. 虽然我们信主的人没有祭拜偶像， Walaupun kita tidak menyembah berhala, 但是我们可以吃祭拜偶像的事物， tapi makanan yang udah disuguhi kepada berhala boleh-boleh saja makan. 只要我们吃之前先祷告。 Asal saja sebelum berdoa, sebelum makan berdoa, minta Tuhan sucikan. 但是我又听到许多的信徒这样对我说： Tapi ada juga orang yang berkata kepada saya, 我们信主的人绝对不能够吃祭拜偶像的事物。 orang Kristen sekali-kali nggak boleh makan makanan yang udah disuguhi untuk berhala. 为什么呢？ Mengapa? 他们的理由是： Alasannya, 因为上帝已经禁止我们不可敬拜偶像， karena Tuhan melarang kita untuk menyembah berhala. 对不对？ Ya, 我们信主的人，以前我们还没有信主，我们可以敬拜偶像。现在我们信主了，就没有敬拜偶像，因为上帝吩咐我们不可以敬拜偶像。 Dulu kan sebelum kenal Tuhan Yesus kita sembahyang berhala. Sekarang kan udah percaya Tuhan Yesus ya kita nggak sembahyang berhala lagi. 所以他们的理由是，基督徒既然不能够，上帝吩咐我们不可祭拜偶像，所以我们也不可吃祭拜偶像的事物。 Jadi pandangan yang kedua, ada orang berkata, jikalau kita tidak boleh lagi sembahyang berhala, maka makanannya pun kita nggak boleh makan. 那么我现在问各位姐妹， Nah sekarang saya tanya, ibu-ibu, 是不是基督徒还可以吃祭拜偶像的事物吗？ apakah kita masih boleh makan yang sudah disembayangin untuk berhala? 如果各位你有读旧约圣经， Kalau kita baca kitab Perjanjian Lama, 旧约圣经里面有一个名叫但以理， ada seorang yang bernama Daniel. 各位知道但以理的故事吗？ Kita tahu kan cerita Daniel? 在但以理书里提到， Di sana dikata, 当时但以理所住的国家是犹大国。 Daniel tinggal di negara Yehuda. 当时犹大国和巴比伦国征战， Waktu itu negara Yehuda, negara Israel perang dengan Babylon. 当两国征战的时刻， Waktu dua negara ini berperang 犹大国却打败仗， dan negara Yehuda, negara Israel kalah. 巴比伦国打胜仗。 Babylon menang.
因此巴比伦国王就率领他的精兵， Maka tentara-tentara Babylon itu 把犹大国的首都耶路撒冷包围起来， tentara Babylon menggempur kota Yerusalem 所住在犹大国的人民不能够逃跑。 dan penduduk kota Yerusalem tidak bisa kabur. 然后巴比伦国王就管制欺压住在犹大国的人民。 Lalu Raja Babylon menguasai dan menindas orang-orang Yehuda yang sudah dikepung kotanya. 各位，我们可以想象， Kita bisa bayangin, 当国家打败仗了， waktu negara kita kalah perang 又被敌人管制欺压， dan dijajah oleh musuh, 人民的生活一定不自由，一定很痛苦，对不对？ kehidupan rakyat pasti nggak bebas dan sengsara kan? 但是圣经却这样告诉我们， Tapi Alkitab berkata, 在圣经的经文这样记载： Alkitab itu berkata, 巴比伦王虽然管制欺压犹大国的人民， walaupun Raja Babylon menguasai memerintah menjaga penduduk Yehuda, 但是巴比伦王却很看重但以理和他的三位朋友。 namun Raja Babylon sangat menghargai Daniel dan 3 kawan-kawannya. 其实但以理和他的三位朋友都是犹太人， Sebetulnya Daniel dan 3 teman-temannya adalah orang Yehuda, orang Israel. 但是巴比伦为什么会看重他们呢？ Tetapi mengapa Raja Babylon begitu menghargai mereka? 因为巴比伦王看到但以理，听到但以理和他的三位朋友非常的有知识， Karena Raja Babylon melihat, mengamati bahwa Daniel dan 3 teman-temannya sangat berpengetahuan. 他要利用他们， Dan Raja Babylon mau memakai mereka di 能 dalam 够为 pemerintahannya 巴比伦服务。 supaya mengabdi untuk negara Babilonia. 甚至各位你知道吗？ Apakah saudara tahu? 巴比伦王还特别的吩咐他的手下， Dan Raja Babel beritahu kepada anak buahnya 让但以理和他的三位朋友 supaya Daniel dan 3 kawan-kawannya 每一天吃的食物 makanan untuk setiap hari, 像国王吃的食物一样。 makanan-makanan raja diberikan kepada Daniel dan 3 temannya. 意思说， Artinya 国王吃什么， raja makan apa, 他们也得到吃什么。 Daniel dan kawan-kawan juga makan apa. 各位姐妹们， Ibu-ibu sekalian, 我们知道国王吃的食物 kita tahu ya makanan raja 一定是很上等、美好的，对不对？ pasti hebatlah, istimewa. 因此，如果我们是但以理和他的三个朋友， Kalau kita adalah Daniel dan 3 能够 teman-temannya 吃到上等的食物，像国王一样， makan makanan raja, 一定会感受到非常的福气， pasti rasanya bahagia hoki ya. 能够天天的享受这个美味可口的食物。 Saban hari menikmati santapan raja. 但是在但以理书这样的记载， Tapi di dalam kitab Daniel mencatat 但以理和他的三位朋友却立志欺骗不吃巴比伦王给他们的上等食物。 Daniel dan 3 kawan-kawannya mengambil keputusan untuk tidak makan makanan raja. 也许各位姐妹们，你们都会猜想，你们都会这样想： Mungkin 为什 kita 么？ akan berpikir, 为什么他们欺骗国王给他们这样好的食物吃呢？ kok makanan raja ditolak ya? 究竟国王吃的食物有什么不妥当呢？ Ada masalah apa ya makanan raja itu? 导致但以理欺骗不要吃呢？ Sehingga Daniel dan kawan-kawannya tidak mau makan makanan 原来 raja. 根据圣经这样说明， Alkitab berkata, 巴比伦王每天吃的食物， setiap hari makanan raja itu 甚至 Babylon, 所喝的酒， bahkan anggur yang dia minum, 都必须先在偶像里祭拜过。 nah jadi makanan minuman raja sebelum disantap disuguhi dulu kepada berhalanya. 各位明白吗？巴比伦王天天吃的食物，先要在偶像祭拜过了才来吃的。 Jadi makanan raja itu sebelum dia santap udah disembayangin untuk berhalanya. 也许我们会这样想： Mungkin kita bisa berkata, 为什么巴比伦王每天吃的食物要在偶像祭拜呢？ kenapa ya makanan itu disuguhkan dulu kepada berhala? 各位知道吗？ Apakah kita tahu? 原来巴比伦王，这个巴比伦人有这样的理解。
Karena orang Babel ada seperti ini, 也有这样的迷信， ada ketahuan seperti ini. 认为事物只要祭拜偶像过，我们吃了对我们有福。 Jadi mereka ada satu kepercayaan, makanan kalau udah disuguhkan kepada berhala itu jadi berkat. 他们认为只要吃过祭拜偶像的事物会得福。 Mereka pikir kalau makan makanan yang udah disuguhi kepada berhala, mereka akan dapat hoki. 但是但以理和他的朋友是信上帝的人， Namun Daniel dan 3 teman-teman yang percaya kepada Allah, 他们知道一切的祝福、一切的恩福都是从上帝来的。 Daniel dan 3 teman-teman yang yakin dan tahu bahwa segala berkat datang daripada Allah. 所以但以理不相信 Maka Daniel dan teman-teman 偶 itu 像 tidak 有这个 percaya. 能力能够赐福人类， Daniel dan kawan-kawan tidak percaya bahwa berhala bisa memberkati makanan. 所以但以理和他的朋友急切不要吃国王已经祭拜偶像过的事物， Maka Daniel dan 3 teman-temannya menolak tidak mau makan makanan berhala. 都是但以理他们认为， Daniel berpendapat, 如果他们跟着国王吃了祭拜偶像过的事物， kalau Daniel dan teman-temannya pikir kalau mereka ikut raja makan makanan yang udah disuguhi kepada berhala, 就等于他们与巴比伦人一样承认偶像的能力。 itu berarti mereka seperti Raja Babel percaya bahwa berhala bisa memberkati makanan itu. 因此，各位姐妹们， Maka ibu-ibu sekalian, 我们也当小心。 kita juga hati-hati. 我常常发现有一些的信徒， Kadangkala saya melihat ada sebagian orang Kristen, 虽然说我们已经信主了， walaupun udah percaya Tuhan, 虽然说我们不再有祭拜偶像的行动了， walaupun tidak lagi nyembah berhala, 但是每逢遇到事情发生的时刻， tapi begitu ada suatu hal terjadi, 遇到事情不能够解决的时刻， waktu menghadapi hal yang mereka nggak bisa menangani, 信主的信心就软弱了。 maka hati yang percaya kepada Tuhan itu jadi lemah. 甚至他们有时也会听信迷信人的话和指导。 Di dalam keadaan demikian, kadang-kadang anak Tuhan bisa mendengar ngomongan-ngomongan orang-orang yang tahayul, 得罪了上帝， berdurhaka kepada Tuhan, 也玷污了自己。 dan juga sudah menodai dirinya. 在教会里，我认识一对信主的夫妇， Ada salah pasang suami istri orang Kristen, 他们最小的儿子才1岁多， anak mereka yang paling kecil baru 1 tahun lebih. 本来这个小孩很天真， Anak kecil itu sebetulnya lincah. 每次报到教会里，大家都很喜欢抱他。 Tiap kali kalau ke gereja orang-orang suka gendongnya. 可是最近几天， Tapi belakangan berapa hari ini 他们的孩子 anak mereka ini 每到半夜醒来就哭闹不停， sampai setiap tengah malam ya mendusin udah nangis terus. 直到早上。 Sangat nangis sampai pagi. 做父母的看到孩子这样的情形， Jadi si papa mama melihat anaknya ini, 为什么每到晚上这个孩子醒来就哭闹不停呢？ kenapa ya tiap tengah malam mendusin terus nangis? 本来是很天真的孩子， Anaknya sebetulnya lincah. 为什么会这样呢？ Kenapa ya bisa begini? 所以他们就带这个孩子去给医生看，去给医生检查。 Maka dibawa ke dokter. 医生说小孩子没有事情， Dokter bilang nggak ada apa-apa ini anak 小孩子身体很健康。 sehat dia. 但是为什么每个晚上这个孩子会哭醒起来，直到早上呢？ Tapi kenapa ya tengah malam mendusin nangis terus sampai pagi? 医生也找不出原因。 Dokter juga nggak tahu sebabnya. 后来这对夫妇就叫教会的牧师来家里为孩子按手祷告。 Dan pasangan suami istri itu minta pendeta datang ke rumah mendoakan anak mereka. 当牧师按手祷告的时刻， Waktu pendeta tumpang tangan berdoa, 孩子也在半夜里哭闹不停。 anak itu juga nangis. 各位在座的姐妹们， Coba kita 看医生了， udah ke dokter, 查不出原因。 nggak tahu 牧 sebabnya. 师祷告了， Pendeta doa, 孩子也哭闹不停。 masih nangis juga itu anak. 请问我们对主的信心怎么样？
Bagaimana sekarang iman kita kepada Tuhan? 主都会动摇。 Goncang nggak? 摩西已经按手祷告了， Udah tumpang tangan loh pendeta. 孩子还是困闹不停。 Masih nangis terus. 后来未信主的亲戚告诉他们， Dan akhirnya ada family yang belum kenal Tuhan Yesus 认为这个小孩是被邪灵缠绕， dikatakan bahwa anak ini diganggu roh jahat. 应该让这个小孩喝从神庙祭拜偶像过的水， Dan diusulkan supaya anak itu minum air dari kelenting 才能解脱这个邪灵的搅扰。 baru bisa lepas dari gangguan roh jahat. 各位， Ibu-ibu 如 sekalian, 果你是这位小孩的父母， kalau Anda adalah orang tua anak-anak 或者如果你是这位小孩的婆婆， atau kita adalah nenek daripada anak kecil itu, 看到孩子哭闹不停， lihat anak nangis terus, 虽然看了医生， walaupun udah ke dokter, 虽然牧师按手祷告， udah didoain 孩子 dengan 还是哭闹。 masih nangis 现 juga. 在听到微信主的人说，赶快去神庙当中把祭拜偶像的水拿来给他喝，一定会好。 Dan sekarang ada family ya yang berkata minumlah air di kelenting baru bisa lepas dari gangguan roh jahat. 请问你们的信心怎么样？ Bagaimana iman kita? 你们会听信这个迷信人的指导吗？ Apakah dengar saudara family yang belum kenal Tuhan Yesus itu? 那是我们感谢主， Puji syukur pada Tuhan 也 ya. 感谢上帝。 Nah, puji Tuhan. 这对夫妇有坚定信靠神的信 Dan 心， pasangan suami istri ini hati kepada Tuhan Yesus teguh, tidak goncang. 他们认为无论在什么事情里， Mereka percaya di dalam keadaan apapun juga. 都不敢违背上帝， Mereka tidak berani melanggar Tuhan. 都不敢得罪上帝， Tidak berani durhaka kepada Tuhan. 结果他们的信心 Dan akhirnya iman mereka 胜过了一切的试探。 sudah mengalahkan semua 蒙上帝 pencobaan. 的顾念，蒙上帝的顾念， Dan Tuhan memberikan belas kasihan kepada mereka. 这个孩子哭闹几乎1个月就停止了， Dan 就好了。 akhirnya anak itu nangis hanya 1 bulan saja, stop udah. 各位姐妹们， Ibu-ibu 你 sekalian, 们知道吗？ apakah kita tahu 在我们信主的生活里， di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, 有时候上帝也特别的将事情发生在我们身上， ada kalanya Tuhan mengizinkan sesuatu hal terjadi di atas diri kita. 对不对？ Bukankah demikian? 我们信主的人也会遇到事情， Oh, kita orang Kristen juga menghadapi 有时候上帝 kesulitan. 也特别将这个苦难的事情临到我们的家庭，临到我们身上。 Ada kalanya Tuhan mengizinkan kesusahan menimpa keluarga kita. 但是，请问，在遭受事情的时刻， Permisi tanya, waktu kita mengalami penderitaan 我 kesusahan, 们是否对上帝的信心动摇呢？ apakah hati kita goncang terhadap Tuhan? 在遇到苦难的时刻， Waktu menghadapi kesulitan, 我们的信心是否能够经过考验呢？ iman kita apakah bisa tahan uji? 在但以理书里， Di dalam kitab Daniel, 我们看见但以理和他的朋友坚持的、忠心的对上帝， kita melihat Daniel dan kawan-kawan tetap teguh imannya kepada Tuhan. 他们宁愿放弃享受， Mereka lebih baik melepaskan hak mereka untuk menikmati 他们勇敢的机械国王的命令， dengan berani menolak perintah raja. 不吃祭拜偶像的事物来得罪上帝。 Tidak mau makan makanan yang udah disuguhkan kepada berhala. 其实刚才我说了，巴比伦人常常吃的事物都是祭拜偶像过的事物， Seperti yang saya katakan, Raja Babylon makan makanan yang sudah disuguhkan kepada berhala. 因为他们以为吃了祭拜偶像的事物就是得福。 Karena mereka percaya itu adalah berkat dan hoki. 其实这样的迷信 Tetapi itu adalah suatu ketahayulan. 就跟我们华人一样，对不对？华人的迷信一样，对不对？ Dan ketahayulan orang Babylon itu mirip-mirip dengan tahayul orang-orang Chinese. 我就记得在教会里有一位姐妹， Di gereja ada seorang ibu, 她的家人都还没有信主， keluarganya belum kenal Tuhan Yesus. 所以家里常常有祭拜偶像过的事物，大家一起来吃。 Maka makanan itu sudah disuguhkan kepada berhala dan dinikmati oleh sekeluarga.
这位姐妹还没有信主之前， Jadi saudari ini sebelum percaya Tuhan 也 Yesus 特别爱吃祭拜偶像或者是物， juga makan nikmat 她希望得福， karena dia mengharapkan dengan demikian dapat berkah. 但是她信主后， Tapi setelah dia kenal Tuhan 她 Yesus, 立志决心不再吃这些东西， dia bertekad untuk tidak lagi makan makanan yang sudah disuguhkan kepada berhala. 她就告诉她的父母，我不再吃这个祭拜和偶像 Dan 的 dia 食物。 bilang sama orang tuanya, saya tidak lagi makan itu. 这位姐妹的父母亲 Dan orang tuanya 还没有信主， yang belum kenal Tuhan 当 Yesus, 他们看到女儿不愿意再吃这个祭拜偶像的事物， waktu papa mama melihat anak ini nggak mau lagi makan makanan berhala, 他们心里当然很生气。 hatinya memang sih marah ya. 但是做父母的为了让女儿有自由的信仰， Tetapi orang tua ini mau memberikan kebebasan kepada anak perempuannya 还是静静的不出声骂他。 dan mereka diam tidak mengomel. 但是各位你知道吗？ Tahu nggak? 有一天早上， Satu pagi 这位姐妹要上班， saudari ini mau pergi kerja ke kantor, 她拿着一个手提袋， dia bawa tentengan. 这位妈妈偷偷的在她手提袋里放一粒已经祭拜过偶像的肉包，肉包啊，肉包。 Jadi waktu anaknya mau pergi kerja di kantor ya, bawa tentengan, bawa rangsel kayak gitu ya. Jadi mamanya tuh diam-diam taruh bakpao yang udah disembayangin. 起初这位姐妹不知道， Mula-mula si anak perempuan ini nggak tahu. 但是来到办公室打开这个手提包的时刻， Tapi waktu sampai di kantor dia buka tasnya itu, 这位姐妹又发现有肉包， ada bakpao nih dia lihat. 她很生气。 Dia marah ya. 为什么她很生气？ Kenapa marah? 因为她知道这个肉包是昨天妈妈祭拜过偶像的食物。 Dia tahu ini kemarin nih bekas sembayangan nih, makanan sembayangan nih. 所以下午回到家里， Maka sore sampai pulang di rumah, 这位姐妹不单把她的妈妈大骂一顿， bukan saja mamanya itu diomelin sama nih anak, 同时还把这个肉包丢在这个地上，把脚踩踩踩。给她 bahkan 捶 bakpao itu di hadapan mamanya dibanting dan diinjek. 各位，如果你是这位姐妹的妈妈，你看了你怎样？ Kalau kalian adalah mama si anak itu bagaimana? 其实这个女儿的行动， Sebetulnya perbuatan anak perempuan ini 妈妈心中感到很脆， bikin hati mamanya hancur. 因为妈妈好意的希望女儿能够吃祭拜偶像的肉包，能够使女儿得福。 Kenapa mamanya taruh bakpao di situ? Karena dia percaya si mamanya supaya dapat berkah itu anak. 但是没想到女儿这样的嫌弃，这样的侮辱祭拜过偶像的事物， Tetapi anaknya begitu terlalu keras ya itu responnya, 导致这个妈妈很生气的打她几个巴掌。 sehingga mamanya marah ditempelin anaknya. 但是如果各位你看但以理书的经文， Tapi kalau kita lihat kitab Daniel ini, 我们发现 kita lihat 当但以理和他的三位朋友， Daniel dan 3 kawan-kawannya 他们机械不吃巴比伦王祭拜过偶像的事物的时刻， ya, memang mereka menolak makan makanan raja. 但以理却没有像这位姐妹一样， Tapi Daniel nggak seperti itu anak perempuan ya, 用重骂的言语， pakai ngomongan yang keras, 用凹槽的行动来回应， pakai action untuk bereaksi. 反而但以理降温和的对巴比伦王说。 Tapi Daniel dengan lembut berkata kepada suruhan Raja Babylon, 求你试试给我们吃蔬菜，喝白开水，10天就好了。 coba ya izinkan kami makan sayur-sayuran saja 10 hari aja coba, 不要吃这上等的食物。 nggak usah makan makanan raja. 但以理没有骂， Daniel nggak ngomel-ngomel, 只是很温和的对这个巴比伦王说：“给我们吃不要杀的青菜就好了。 ya, dia cuma minta kepada pesuruh raja izinkan kami makan yang biasa-biasa saja lah. ”其实从这个事件里， Dari hal perkara 也 ini 给我们学习一个教导： kita dapat
pelajaran. 当我们要解决一个冲突的事情的时刻， Waktu kita mau menghadapi, mau menghandle, menangani satu perkara yang konflik bertentangan, 不要用暴烈的行为，不要用暴烈的行动。 jangan pakai kekerasan dan kekasaran. 我们当效法，但以温和的态度来解决事情。 Belajarlah kepada Daniel menghadapi, menangani dengan cara yang halus. 特别在圣经箴言书神的话这样说： Khusus di dalam kitab Amsal berkata, 如果遇到冲突的事情， waktu menghadapi konflik, 我们回答柔和， jawablah dengan kata-kata yang 就 lembut. 会损怒消退。 Kata-kata lembut akan menyurutkan amarah. 好，现在我问， Sekarang saya tanya, 我再问， saya tanya lagi. 我们信主的讲到这里，我们信主的人不可以吃祭拜偶像的食物吗？ Sekarang saya tanya ya, boleh nggak nih kita anak-anak Tuhan makan makanan sembayangan? 可以不可以？ Boleh nggak? 可以是不可以？啊？可以的举手， Yang bilang boleh angkat tangan, 可以，不可以的举手， yang bilang nggak boleh. 其他没有举手的， Yang nggak angkat tangan, 其他没有举手的呢？ yang nggak angkat 其 tangan. 实我觉得， Bagi saya, 吃或者不吃， makan atau tidak 这不是问题， nggak masalah. 这不是问题。正如刚才我们读哥林多前书的经文，保罗这样说： Seperti apa kata Paulus di dalam surat Korintus yang kita baca. 我们吃也无损，我们不吃也无益。 Makan juga nggak ada apa-apa, nggak makan juga nggak rugi. 现在最主要的问题， Yang terpenting, 为什么我们特别要吃祭拜偶像的食物？ masalahnya kenapa sih mesti makan? 我们把吃祭拜偶像的事物当成看你能够祝福你们。 Apakah kita lihat makanan yang udah disembayangin bisa jadi berkah? 如果我们把祭拜过偶像的事物能够祝福我，我就吃，这绝对不可以。 Kalau kita pikir makan yang sudah disembayangin dapat berkah, itu salah. 保罗在哥林多前书里这样向我们解释： Paulus berkata, 其实偶像在世上算不得什么， sebetulnya berhala itu nggak ada apa-apa. 这不过是人想象出来当做神像来祭拜的神。 Berhala adalah sesuatu patung yang dibikin oleh manusia dan dianggap Tuhan. 因此，人能够祭拜偶像， Sehingga manusia menyembah 得 berhala. 罪上帝的， Sehingga berdurhaka kepada Tuhan. 不是偶像本身，不是偶像本身， Jadi masalahnya bukan pada berhala itu. 因为偶像不能做什么， Karena berhala itu benda mati. 但是祭拜偶像能够得罪上帝的， Tapi kalau kita menyembah berhala yang mati itu, kita berdosa kepada Tuhan. 就是我们人把偶像当作神，当作神能够祝福我的这个事情。 Kita menganggap patung yang kita bikin, kita anggap itu Tuhan, itu udah urusan sama Tuhan. Dosa, berdurhaka kepada Tuhan. 特别在哥林多，如果我们继续读下去， Khususnya di dalam surat 哥林多 Korintus, 前书的经文， kalau kita baca, 保罗也告诉我们。 Paulus juga berkata, 事实上，祭拜偶像就是祭拜鬼， sebetulnya祭拜偶像就是祭拜鬼， menyembah patung berhala itu menyembah setan. 因为魔鬼常常会用各种的偶像叫人祭拜他。 Karena iblis bersembunyi ya di balik patung itu supaya manusia menyembah. 因此，在祭拜偶像当中所献上的事物就是祭鬼了。 Sehingga makanan yang disuguhkan kepada berhala itu disuguhkan kepada setan. 但是在哥林多前书的经文这样说， Tapi di dalam 1 Korintus yang tadi kita baca berkata, 上帝不愿意我们信主的人，我们是上帝的儿女，不要与鬼相交。 Tuhan tidak mau anak-anaknya ada kaitan, ada hubungan dengan setan. 我们不能喝主的杯，
Kita tidak bisa minum cawan Tuhan, 又喝鬼的杯。 lalu minum lagi cawan 我们不 iblis. 能吃主的筵席， Nggak bisa makan pesta Tuhan, 又吃鬼的筵席。 kemudian juga ikut pesta setan. 因此，各位姐妹们， Ibu-ibu, 现在你们明白了吗？ apakah kita mengerti 为什么许多信主的人，他们不愿意吃去拜过偶像的食物呢？ maka mengapa banyak anak-anak Tuhan tidak mau makan suguhan berhala? 虽然我们说，只要我们吃的东西，我们祷告求神洁净，那个就可以了。 Sekalipun ada orang bilang ya, yang penting kita doa dulu lah, minta Tuhan 但是 sucikan. 刚才我们已经解释了， Tapi tadi sudah dijelaskan, 主的话也讲了， firman Tuhan berkata, 祭拜偶像就是祭拜， sembahyang patung itu adalah sembahyang setan. 向主献上事物就是向鬼献上事物。 Kalau kita memberikan patung makanan, jadi kita memberikan setan makanan. 所以许多信主的人都不吃祭拜偶像的食物， Maka banyak anak-anak Tuhan tidak lagi mau makan suguhan untuk 以 berhala, 免得罪上帝。 supaya jangan sampai durhaka kepada Tuhan. 我记得我在13岁就开始信主， Saya percaya Tuhan waktu umur 13. 在家里我是第一个信主。 Di rumah saya adalah orang yang pertama yang percaya Tuhan 当 Yesus. 时我妈妈还没有信主， Waktu itu mama saya belum percaya Yesus. 但是感谢主， Puji Tuhan, 她现在已经信主了。 sekarang dia sudah jadi anak Tuhan. 在我妈妈还没有信主之前， Sebelumnya, 她是非常迷信的人， mama saya sangat takyul. 特别每一逢有这个节期， Tiap kali ada hari-hari 她 raya, 就会在家里祭拜偶像， pasti dia di rumah sembahyang. 就把祭拜过的偶像拿给我们家人吃， Dan makanan itu kita makan 希望 sekeluarga 我们得福。 supaya dipikirkan supaya bisa dapat berkah. 但是自从我信主后， Tapi setelah saya percaya Tuhan Yesus, 我听到神父这样的对我说， saya mendengar hamba Tuhan berkata, 祭拜偶像过的事物就是祭鬼， ya makanan yang diberikan kepada patung itu diberikan kepada 所以 setan. 我就决心 Maka saya ambil keputusan, 不吃祭拜偶像的事物。 saya tidak lagi mau makan. 我就告诉我妈妈，我有这样的决心，有这样的决定。 Saya bilang kepada mama saya, ini keputusan saya. 还好我妈妈没有生气， Awalnya mama saya nggak marah. 她特别每次要祭拜偶像的事物，她有一些部分没有祭拜偶像的事物，然后说这个没有拜过的你可以吃。 Iya, mama saya sama sekali nggak marah ya. Jadi sebelum disembayangin, dia pisahin sebagian itu buat saya. 其实各位姐妹们， Sebetulnya ibu-ibu, 我不吃祭拜过偶像的事物， saya nggak makan makanan itu. 这是我向上帝持守的一个性质。 Itu adalah satu tekad saya di hadapan Tuhan. 各位姐妹们， Ibu-ibu sekalian, 你们吃或者不吃祭拜偶像的事物， ibu-ibu makan atau tidak, 最主要是看你们对上帝的性质是什么。 yang terpenting bagaimana hati kita kepada Tuhan. 请我们听哥林多前书主的话在告诉我们， Barusan firman Tuhan berkata kepada kita, 所以我们无论吃，无论喝， kita maupun makan maupun minum, 无论做什么， apa saja yang kita 都 lakukan, 要为荣耀上帝而行。 tujuannya memuliakan Tuhan. 我们吃祭拜偶像的事物能够荣耀上帝吗？ Apakah kalau kita makan makanan berhala bisa memuliakan Tuhan? 能够吗？ Apakah bisa? 神说，无论吃，无论喝，我们无论做什么，我们都要把上帝放在第一，荣耀上帝的名。 Tuhan berkata, maupun makan, minum, atau melakukan sesuatu, Tuhan harus dinomor satukan. 而且我们吃或者不吃祭拜偶像的事物， Dan kita tidak makan makanan berhala. 看我们对上帝的心智。 Kita lihat tekad kita kepada Tuhan 所 bagaimana. 以我巴不得今天我们聆听的信息当中， Kiranya di dalam firman hari ini, 我们知道我们的神 kita percaya 是 Tuhan 神 kita 圣的，是神圣的。 adalah 我 kudus. 们知道我们的神已经在他的圣经的话已经教导我们， Tuhan kita sudah memberikan 我 pengajaran 们 di 愿 dalam 意听 Alkitab. 从神的话， Kita mau dengar firman 遵 Tuhan, 行神的话， melaksanakannya. 每一天过的日子 Hari-hari 跟 setiap 神 hari 有关系，跟神有关系。 kehidupan kita setiap hari ada kaitan dengan 每 Tuhan. 一天过的日子 Setiap hari 所行的一切， apa yang kita jalankan 都能够荣耀上帝的名。 supaya bisa memuliakan nama Tuhan. 这是我向上帝立定的心志。 Inilah tekad saya di hadapan Tuhan. 盼望我们在座的姐妹们， Kiranya ibu-ibu kita,
你们也向上帝立这样的心志。 juga ambil tekad seperti ini. 阿门。 Amin. 我们来祷告。 Mari kita masuk ke dalam doa. 天父，我们感谢你话语的教导， Bapak Surgawi, terima kasih untuk pengajaranmu. 因为你的话一解开， Karena firman Tuhan begitu dibuka, 就发出亮光来造就我们， maka memancarkan sinar, menyinari hati kami. 让我们信主的人， Sehingga kami anak-anak Tuhan, 或和或次或恶，行事为人，原则上是为了荣耀上帝的名。 agar kami anak-anak Tuhan, maka kami melakukan sesuatu tujuannya memuliakan Tuhan. 天父，求神你给我们加添给我们信心， Bapak Surgawi, tambahkanlah iman kami, 让我们信主的人 supaya kami anak-anak Tuhan 有力量、有智慧， ada kekuatan, ada hikmat 来解脱一切迷信的这个说法。 untuk melepaskan diri daripada perkara-perkara yang takyul. 我们求神你拯救我们脱离骄傲， Selamatkan kami daripada yang jahat, 让我们不受魔鬼的引诱， supaya kami tidak tergiur oleh iblis, 让我们的身心灵不至于被魔鬼玷污，不至于被魔鬼留地步。 supaya tubuh dan hati kami tidak dinodai oleh iblis. 天父，我们愿意在你的面前立地信志， Bapak Surgawi, inilah tekad kami. 我们愿意效法但以理和他的上帝朋友， Kami mau meneladani Daniel dan kawan-kawan 无论在任何的环境 di 里， dalam keadaan apapun juga. 我们对主自始忠心， Kami setia kepada Tuhan sampai ajalnya. 我们对主自始热心， Kami terus berkobar-kobar untuk Tuhan. 直到有一天我们欢喜的见主的面。 Sampai satu hari kami dengan sukacita bertemu dengan Tuhan. 求神祝福我们， Berkatilah kami Tuhan, 带领我们， pimpin kami. 我们这样的祷告， Demikian doa kami ini. 是靠耶稣基督的名。 Dialaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 我们非常谢谢邱立珠传道今天给我们传讲一个跟我们华人的基督徒、华人的文化有很密切关系的，有关于祭偶像的东西。谢谢邱牧师所给我们的教导。Kita berterima kasih kepada Pendeta Elis yang membawakan satu firman yang sangat penting bagi kita, khususnya bagi orang-orang keturunan Tionghoa yang ada budaya sembahyang nenek moyang waktu kita masih belum kenal kepada Tuhan, dan kita juga makan makanan yang sudah disajikan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Dan kita juga sudah mendengar bagaimana ajaran firman Tuhan. Kita berterima kasih kepada Pendeta Elis. Saudara, mari kita angkat satu puji-pujian. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan menginginkan kita juga menjadi berkat buat orang. 我们感谢神的恩典，我们从神领受了许多的恩典，领受了救赎的恩典，领受了很多很多的恩典。我们蒙福。上帝要我们成为一个流通的管子，让神借助我们，也把福分带给其他的人。借我施恩福，借我施恩福。Kirangkanlah yang
Indahkanlah